Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Assalamualaikum saya ucapkan pada anda semua. Alright. So, bertemu lagi kembali bersama saya Dr. Azam Adam daripada DND. So, topik malam ni saya nak sentuh sikit tentang satu buah. Sebab lama tak sentuh pasal buah Sebab buah ni sebenarnya adalah antara rahsia untuk kita sembuh secara alami atau rahsia untuk kita mendapatkan longevity. Longevity maksudnya dikurniakan usia yang panjang, yang sihat. Longevity lah, kan? Adalah kita kena menjadikan apa? Food as medicine. Kita kena menjadikan makanan sebagai obat. Sebab apa food as medicine? Food as medicine sebab food is medicine. Sebab makanan itu adalah obat. Kita kena menjadikan makanan sebagai obat sebab makanan itu adalah obat. Tapi jenis makanan yang seperti apa, yang bagaimana, itu yang penting. Okay? So sebenarnya makanan yang bersifat obat ni adalah makanan-makanan yang kita panggil whole real food. Whole real food Whole real food ni maksudnya makanan yang tidak berubah. Makanan yang tidak berubah sifat dan bentuknya, yang sama macam kita dapatkan dia secara alami lah. Maksudnya sumbernya daripada buah-buahan dan sayur-sayuran yang tidak diproses atau berubah bentuk dan sifatnya. Okay, so itu adalah istilah whole dan real food. So malam ni kita nak cerita satu jenis whole dengan real food yang termasuk kategori super fruit. Buah super fruit yang sangat-sangat versatile. Saya boleh cakap versatile lah. Maksudnya dia punya manfaat cukup banyak dan ada banyak kajian telah dibuat tentang satu buah ni. Buah ni nama dia kadang-kadang boleh mengelirukan. Nama dia lain tapi rupanya dia benda lain. So buah yang saya nak sentuh malam ni adalah buah apa dia? Soursop atau buah durian Belanda, atau bahasa Jawanya sirsap. Atau jelah durian Belanda, sirsap atau soursop. Durian Belanda ni sebenarnya buah yang antara top 5 ranking lah. Dia buah ni kan ada banyak super fruit. Durian Belanda ni antara top 5 super fruit yang paling banyak dia punya manfaat kesihatan. Sangat-sangat versatile. So kita nak sentuh malam ni sedikit. So buah durian Belanda ni atau soursop atau sirsap ni, nama saintifiknya adalah Annona muricata. Annona itu nama, kalau nak sebut nama saintifik ni berbelit lidah lah. So Annona muricata. Now, so atau saya lupa, atau kalau di benua Afrika tu, benua Latin America, mereka menamakan buah ni Brazilian pawpaw. Tu dia Brazilian pawpaw. Dan rupa-rupanya buah durian Belanda ni telah banyak digunakan sebagai traditional medicine, sebagai obat-obatan herba tradisional di negara-negara yang khususnya di Afrika, kerana hampir setiap struktur daripada buah tersebut, setiap bahagian buah tersebut ada manfaatnya. Maksudnya bijinya atau buahnya atau batang kayunya, kan, semua ada manfaat yang berbeza-beza. Okay, so malam ni kita nak fokus sikit pasal buah ni. Okay, rupa-rupanya untuk pengetahuan anda semua, dari tahun 1981 1981 hingga tahun 2021, okay, ada sebanyak lebih kurang 49 research article. Ini scientific research article. Maksudnya scientific article ni maksudnya kajian saintifik yang dilakukan lah, okay, kepada buah durian Belanda ni. Dan hasil daripada 49 kajian saintifik tersebut menunjukkan apa? Buah durian Belanda ni mempunyai manfaat anti-kanser. Okey, daripada 49 tu 25% daripada kajian menunjukkan buah durian Belanda ada manfaat anti-kanser. 17% menunjukkan buah durian Belanda ada manfaat anti-ulcer. Maksudnya anti-gastrik lah, gastritis. 14% daripada seluruh kajian in vitro dengan in vivo, maksudnya dia lakukan animal study lah pada tikus, menunjukkan manfaat anti-diabetik, boleh bantu lawan kawal kencing manis. 8% antibakteria dan 8% antivirus.
So kalau kita combine, lebih kurang 16% anti jangkitan kuman, bakteria dan virus. So sebenarnya ianya cukup versatile, banyak sangat manfaat. Okay. Now, so sebenarnya kalau ikut perubatan tradisional di Afrika khususnya, mereka banyak, atau di India, mereka banyak menggunakan biji daripada buah durian Belanda ni digunakan sebagai anti parasite, anti helminth, maksudnya anti cacing, ubat cacing. Seeds dia, biji dia, buah dia pula, isi buahnya tu digunakan untuk arthritis, untuk merawat geradang sendi, untuk membantu merawat isu saraf, sakit saraf kan, dan yang ada masalah GIT, gastrointestinal tract, yang ada masalah perut, diarrhea, yang cirit-birit. Dan daunnya juga istimewa. Daun daripada pokok buah durian Belanda ni dikatakan boleh digunakan untuk membantu mereka yang ada masalah kanser, kemudian yang ada masalah insomnia, sukar tidur, depression, anxiety, dan juga masalah cystitis, masalah yang ada kaitan dengan cyst. Okey. Daripada kajian tersebut dapat disimpulkan ada 3 komponen phytochemicals bioaktif. Maksudnya phytochemicals ni lah komponen-komponen yang terdapat dalam buah ni yang mempunyai manfaat kesihatan. Kita panggil medicinal value. Nombor 1 ada compound, phytochemicals compound yang nama dia acetogenins atau AGE. Acetogenins ni yang paling banyak lah dalam buah durian Belanda. Daripada acetogenins ni, compoundnya boleh dibagi menjadi 2. Okey. Ini agak teknikal lah, enonesin dan juga enomuninisin. Itu tak apa. Okey, nombor 2, compound yang paling tinggi juga, nama dia alkaloids. Alkaloids ni juga compound yang ada banyak manfaat yang kejap lagi saya cerita. Okey. Nombor 3 adalah flavonoids, yang khususnya sub dia adalah quercetin. Okey, 3 ni So kita pergi ke benefit, manfaat kesihatan satu persatu. Okey, menurut kajian 25% daripada seluruh kajian daripada tahun 1981 ke 2021, buah durian Belanda atau silsa ni mempunyai manfaat anti-kanser kerana sifatnya yang bersifat cytotoxic kepada sel kanser. Okey, cytotoxic ni maksudnya ianya bersifat toksik kepada kanser. Contohnya apa lagi? Obat-obat kemo juga bersifat cytotoxic kepada sel kanser. So begitulah nak bandingkan. So buah durian Belanda juga mempunyai sifat yang lebih kurang sama, cytotoxic kepada sel kanser. Okay. Banyak kajian terhadap sel-sel kanser yang dilakukan. Okay. Nombor 1, ada kajian merumuskan bahawa dia menghalang perkembangan sel kanser, sel kanser fibrosarkoma, leukemia, sel colorectal, colon cancer, breast cancer. Okey, kalau breast cancer, kalau ikut kajian, dia induce apoptosis, maksudnya dia trigger sel kanser tu untuk melakukan suicide, untuk bunuh diri, untuk hancurkan diri sendiri, apoptosis. Untuk colon cancer apa dia buat? Dia menghalang sel kanser tu daripada berkembang, daripada proliferation, daripada terus berkembang dan merebak. So cukup banyak manfaatnya. Walaupun perlu diingat, kajian ini adalah in vitro dengan in vivo. In vivo maksudnya dilakukan pada animal study, pada haiwan lah, iaitu tikus. Tetapi tidak menutup kemungkinan tentang manfaatnya. Alright. Now, selanjutnya adalah apa lagi? Manfaat lain adalah buah durian Belanda ni ada sifat gastroprotective atau anti-ulcer. Dia menghalang perut daripada berlakunya pembentukan ulcer sebab satu, sifatnya yang ada antioksidan dan anti radang, dan kerana apa? Kerana ianya juga ada sifat antibakteria. Bakteria yang antara penyebab utama kepada peptic ulcer adalah H. pylori, Helicobacter pylori. Kalau biasa buat test kat di hospital kan, doktor akan check H. pylori, buat urea breath test kan. Itu nak tengok sama ada mungkin bakteria ni ada. Buah durian Belanda dapat menghalang bakteria-bakteria jahat tersebut daripada menyebabkan ulcer di perut sebab ianya bersifat gastroprotective. Now, nombor 2 adalah
ianya juga ada manfaat anti-diarrhea. Sebab ianya juga seperti disebut, dia boleh menghalang bakteria-bakteria jahat seperti E. coli, seperti rotavirus yang menyebabkan gejala cirit-birit, kan, menghalang perkembangan dan efek bakteria-bakteria ni kepada perut dan usus. So anti-diarrhea manfaat. Selanjutnya, banyak list dia. Selanjutnya, buah durian Belanda juga ada manfaat anti-diabetik. Boleh membantu mengawal kadar gula darah. Okey, sebab ada compound nama dia flavonoids yang mengurangkan, yang menghambat hydrolysis karbohidrat. Maksudnya dia menghambat bila kita makan karbohidrat, badan akan cernakan, okey, dan mengkonvert karbohidrat menjadi gula. Dia memastikan conversion itu tidak dilakukan dengan begitu efisien, dan dia menurunkan glucose absorption. So badan darah nak sel nak serap glucose menjadi tenaga itu lebih efisien. Okey, efek ini dah didapatkan daripada ada compound nama dia methanol compound, methanol yang dalam buah durian Belanda. Selanjutnya, ada sifat anti jangkitan bakteria maupun virus. Okey, menurut kajian, ianya dapat menghambat dua jenis bakteria, sama ada gram positif maupun gram negatif. Okey, dan disimpulkan juga ikut kajian, efeknya sama seperti broad spectrum antibiotics. Anda bayangkan So broad spectrum antibiotics ni adalah antibiotik yang kuat. Maksudnya dia boleh menghambat berbagai jenis bakteria. Sebab ada antibiotik yang boleh cover gram negatif saja. Ada yang gram positif, dia dua-dua gram, dua-dua jenis, dua-dua kelompok bakteria dia boleh hambat. Dia boleh lawan. So cukup kuat durian Belanda ni. Okey, dan ikut kajian, antiviralnya juga boleh mampu melawan jangkitan herpes simplex virus dan hepatitis virus yang menjangkiti liver. Okey, kerana ianya menghambat viral replication, dia menghambat virus tu daripada terus berkembang. Alright, dan selanjutnya apa lagi? Ada benefit anti-hypertensive, membantu mengawal tekanan darah. Okey, dan banyak kan, sebab tu saya cakap buah ni super fruit, sangat versatile, sangat banyak dia punya benefit. Satu persatu memang buah yang ajaib sebenarnya. Sebab tu saya boleh katakan buah ajaib lah, soursop ni. Now, selanjutnya, untuk wound healing, untuk proses badan penyembuhan luka dengan lebih baik. Okey, so ada kajian dilakukan menggunakan ointment, menggunakan ekstrak minyak daripada daun pokok durian Belanda ni, dan kajian menunjukkan luka sembuh dengan lebih baik berbanding pesakit yang tidak diberi ekstrak ointment minyak, ekstrak daun durian Belanda. Okey, dan yang bagusnya apa? Compound fenolik compound yang terdapat dalam durian Belanda ni dikatakan mampu juga menurunkan uric acid. So kalau yang ada gout tu, yang ada arthritis, dia boleh membantu untuk menurunkan uric acid. Sudah tentu dengan gabungan diet. Tak bolehlah harapkan dia saja kan. Makan tetap kena jaga. Okey, digabungkan dengan ekstrak rebusan daun durian Belanda. Okey, sekarang soalannya, bagaimana cara kita nak buat ni? Kan orang tanya, macam mana nak buat, doktor? Okey, antara benefit yang utama, satu daripada isi dia, nombor dua daripada daun dia. Okey, dua ni kan. Apa yang anda boleh buat? Anda boleh buat teh durian Belanda. Mudah saja. Anda cuba cari 10 gram daun durian Belanda yang telah dikeringkan. 10 gram daun durian Belanda yang telah dikeringkan. Okey, dan anda campur dalam 1 liter air. Okey, 10 gram campur 1 liter air, dan anda didihkan air tersebut, rebus daun tersebut selama 5 hingga 10 minit. Okey, 5 minit. So tentu anda kena tutup lah dia punya cover tu. Okey, setelah 5 hingga 10 minit, pastikan dia mendidih, maka anda boleh ambil rebusan daun durian Belanda yang telah dikeringkan. Okey,
minimum 1 hingga 3 cawan sehari selepas makan. Pastikan selepas makan okey. So 10 gram dalam 1 liter ni adalah antara penyediaan yang banyak dilakukan dalam banyak kajian, dan dikatakan baik untuk mereka yang ada masalah arthritis, radang sendi. So boleh mencuba ni. Kalau yang menonton malam ini ada masalah radang sendi, okey, boleh cuba buat teh daun durian Belanda yang dikeringkan. 10 gram campur 1 liter, rebus selama 5-10 minit. Ambil pagi selepas makan pagi, dan tengah hari selepas makan tengah hari, malam selepas makan malam. Okey, tetapi katakan terlalu kuat, anda boleh ambil sekali atau 2 kali saja. Dan rebusan daun ini juga baik untuk mereka yang ada kanser. Kanser. So yang ada arthritis okey, yang ada kanser pun cukup baik. Yang ada masalah insomnia, susah nak tidur, juga boleh membantu. So boleh cuba buat ni kalau susah tidur, 30 minit hingga 40 minit sebelum anda nak tidur, cuba ambil teh ni, air rebusan soursop ni kan. InsyaAllah dia akan membantu. Bagaimana pula dengan isi dia? So isi dia anda boleh ambil, tapi perlu berhati-hati sedikit dengan biji ni sebab biji buah-buahan ni, semua buah-buahan ni, dia tinggi dengan biotoksin yang namanya lectin. So biji buah-buahan ni ibarat dia adalah baby kan, adalah baby kepada buah tersebut. So natural instinct pokok buah tersebut, mereka juga makhluk hidup kan, untuk mempertahankan zuriat mereka, baby mereka tu, mereka akan meliputi biji mereka tu dengan selaput lectin yang bersifat biotoksin. Sebab dia tak nak orang makan dia tak nak burung makan dia tak nak binatang makan kan. Sebab itu hati-hati, jangan makan biji-biji buah-buahan. Tak kisahlah buah tembikai ke, buah apple ke, biji buah apple ke, biji buah tembikai ke, semua biji lah buah, tolong jangan makan, kerana ia boleh, kalau anda makan secara berpanjangan, boleh menyebabkan radang, inflammation Tetapi biji soursop ni, biji durian Belanda ni, ada manfaat kesihatannya, cuma perlu cara untuk memprosesnya. Ada caranya, seperti ianya perlu dipanggang, perlu diletakkan dalam suhu yang tinggi untuk degradekan, untuk menghilangkan lectin atau biotoksinnya. Okay? Now, tapi untuk anda saya sarankan ambil isinya sahaja dan juga rebusan daun durian Belanda yang telah dikeringkan. Okay? So itu adalah manfaat kesihatan daun durian Belanda. Okay? Sebenarnya daun durian Belanda ni anda juga boleh buat jus jus, sebab durian Belanda ni antara buah yang rendah dengan GI, low glycemic index. Dia tidak tinggi dengan gula, dia lebih berasa masam sebenarnya kan. Dan rupa-rupanya kalau anda jenis yang cepat, sekarang musim sakit kan, musim kena flu lah, sesama, tekak, sakit tekak kan, batuk, boleh juga amalkan isi durian Belanda ni, sebab tinggi dengan vitamin C, beta carotene iaitu precursor kepada vitamin A, dan ia tinggi juga dengan kalsium dan magnesium. Dan juga tinggi dengan zat besi. Kalau anda ada kekurangan darah, ada anemia, sama ada symptomatic atau asymptomatic yang tak ada gejala, boleh juga mengamalkan durian Belanda, kerana ia boleh membantu pembentukan sel darah anda, hemoglobin. So alhamdulillah, saya harap anda dapat sedikit manfaat malam ni. Selamat berhujung minggu, selamat malam. Saya harap anda dapat manfaat dan boleh cuba amalkan. Saya doakan semoga anda semua dipermudah urusan, yang sakit diberi kesembuhan dan diberi syifa insya-Allah. Kita jumpa lagi di waktu yang lain insya-Allah. Dan terima kasih semua. Saya akhiri dengan ucapan bismillah dan assalamualaikum. Terima kasih semua ya. Let go dan feel good. Baik, saya mencari cuma 20 orang saja yang kali ini untuk saya buat kelas demi kelas, untuk saya mengajar dia jadi dropshipper saya. Saya punya trainer, saya dah ajar di mereka untuk train you all tanpa modal langsung, yang perlu cuma handphone dan jari yang masih boleh bergerak. Kalau itu ada, you dah boleh berniaga tanpa modal, tanpa risiko apa-apa. Sama ada you bekerja boleh buat part time ataupun full time suri rumah tangga, no problem. Dengan syarat you kena rajin sedikitlah belajar
dan ikut apa yang kita tunjukkan, sebab semuanya dibuat secara percuma. So kalau nak di antara 5 hingga 10 ribu tu, orang kata apa, senang-senang aja kalau you buat betul-betul. Okey, nak lebih pun boleh, tak ada masalah. Nanti kita pelan-pelan akan ajar you, dan yang penting you sign up dulu secepat mungkin. Cuma 20 yang pertama saja, okey?